Bidadari Kanda, Kanda tahu kehebatan Dinda. Kalau Dinda selama ini mampu menundukkan ramai jemaah muslimah, sebab itulah Kanda letakkan Dinda di tempat yang penting. Di jihad rumah, tanpa berkat dari Kanda, tak mungkin Dinda dapat laksanakan. Dan apa yang Dinda perjuangkan, hanya untuk Kanda seorang selama ini, Dinda dapat menundukkan banyak jemaah. Ya, apalagi untuk seorang si Kandi Kanda. Menundukkan seekor kancil untuk Kanda, nyawa pun Dinda serahkan, baik Kuri. Tundukkan dia hingga dia sujud di kaki Kanda. Sakit-sakit tolong. Sakit-sakit, sakit tolong. Aduh, sakit. Tolong sakit, kenapa nih? Perut saya memulas, Walid salah makan. Tak salah Walid, kenapa? Walid akan dapat seorang lagi zuriat. Alhamdulillah, tak perlu. Astaghfirullahaladzim. Ini udah lebih bahaya, Dani. Dia mengamalkan ajaran Islam, tetapi dia menanamkan pemikiran yang mengelirukan dan menyelewengkan akidah. Ilmu agama dia pun ustaz, Masya Allah hebat. Ajaran yang diajar pada jemaah pun, ada yang betul, ada yang salah. Dan zikir-zikir yang diajar pun tak lari jauh daripada apa yang saya belajar. Cuma perlakuan dia ustaz, alhamdulillah ustaz, dah jauh sangat, dah tersasar bahaya. Itulah masalahnya, pemimpin agama macam Walid tu, semua yang dia buat dia kenapa? Sebab dia nak meletakkan diri dia di atas, dia nak diri dia disanjung, dipuja, maka kononnya keluarlah. Yang dia tu menggelarkan diri dia Imam Mahdi lah, dapat berjumpa dengan Rasulullah lah. Sebab apa? Sebab dia nak nampak hebat, dan orang kita mudah terpedaya yalah Ustaz. Lagi-lagi dalam bab agama, orang kita mudah lembut hati, terutamanya perempuan. Saya tengok jahil dalam agama, akidah mereka ni rapuh. Mereka ni kalau boleh nak belajar syariat, nak belajar kerohanian. Terus ilmu syariat tu pun terumbang ambing. Ini kan pula nak belajar ilmu makrifat. Amali saya ni hanya mampu memberikan nasihat saja daripada apa bukti-bukti yang sahih telah kamu berdua kumpulkan. Saya terasa lebih baik kamu dapatkan bantuan daripada Jakim. Sebab perkara ni bukan kecil-kecil punya perkara. Sebab ini perkara yang besar, perkara yang membabikan akidah. Ya insyaAllah Ustaz, saya minta maaf. Anak saya tu keras kepala. Kalau dia cakap A, maka alah. Sebab tu saya suka. Bila dia setuju nak tinggal di jemaah, rumah ni saya harap sangat dia boleh berubah. Walid dia tak bolehlah keluar. Masuk sesuka hati dia faham Abi. Dia bagi alasan dia nak ambil barang. Tapi dah lewat, malam tak debut. Minta izin dulu itu pun susah. Walid saya serahkan pada Walid kalau Walid nak hukum dia. Saya harap sangat Walid dapat bentuk dia. Bagi dia lembut hati. InsyaAllah masih boleh dibentuk lagi anak kamu tu. Dia bukannya nakal. Lagipun ilmunya Masya Allah perlahan-lahan terpulang pada Walid. Saya terima semua keputusan Walid. InsyaAllah, insyaAllah. Aku nampak apa yang kau buat dengan Walid. Kau saja kan nak geser-geser kat dia. Sebab engkau nak Walid sayang kau lebih kan? Walid tu bukan kau punya seorang lah Jemaah dekat sini semua berhak nak rapat dengan Walid. Apa masalah engkau sekarang ni? Yang dengki tu kau? Bukan akulah, aku kena tahu. Sebab aku ketua dekat sini. Semua benda. Aku kena report dekat Umi. Apa masalah engkau sekarang? Engkau cakap dengan aku balik nak jumpa engkau. Kau apa masalah kau ni Kau ni daripada dulu sampai sekarang ketua. Ketua-ketua sampai ke sudah Walid tu pangkat lagi tinggi daripada engkau lah. Siapa yang dah keluar Walid? Aku ke siapa-siapa ke engkau tak berhak nak tahu. Dewi-Dewi Mia apa semua ni. Saya memang tak puas hati dengan ustaz awak. Sabar-sabar. Dulu berkali-kali kita dah jumpa ustaz awak. Dengan harapan dia boleh bantu kita. Okey tak pi. Pada awalnya dia suruh kita kumpul bukti. Tapi lepas tu apa? Kan dia dah cakap tadi. Dia tak nak benda ni jadi fitnah. Lepas tu sabar, kau pun sama kan? Suruh aku sabar-sabar. Kau tahu tak keadaan dekat dalam tu dah makin teruk. Nak tunggu apa lagi ni lah masalahnya ulama-ulama dekat luar ni Sepatutnya dia orang yang turun sekali perang dengan kita. Bukannya duduk je dekat dalam masjid. Lepas tu harapkan kita yang dekat luar ni selesaikan masalah. Astaghfirullahaladzim. Cuba bawa-bawa buat istighfar. Sekarang ni macam mana? Kita nak buat jalan kita sendiri? Ataupun kita nak buat report, saya tak kisah. Saya nak selamatkan juga perempuan-perempuan. Dekat dalam tu saya nak bawa dia orang keluar. Lepas tu baru kita buat report. Tengok tu, kau masih nak settle sendiri. Boleh tak buat report je? Okey, kita ikut cara tu. Tapi benda ni bukan kerja senang tahu. Saya rasa pertama sekali apa yang kita patut buat, kita kena betulkan dulu minda dia orang ni. Tak apa saya buat. Aku rasa lebih baik kita buat report polis, sabar rezeki. Kita ikut perancangan ni satu-satu. Tapi lah awak baliklah dulu. Kita tak boleh nak gerak serentak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hambali dia pergi seberang balik. Saya pun tak tahu macam mana nak cakap dengan anak saya. Lagi tu bila dia merasa ilmunya lebih senang besar kepala.
Baiduri pun seberang, mereka ada hubungan ke? Tak mungkin molek, kita mana tahu. Mungkin mereka ada hubungan di belakang kita, masih ada masa untuk siasat dan halang. Saya berhak marah dia umi saya kan Amira. Saya ketua dia orang tu patutnya dengar cakap saya. Selain dari itu, apa selain dari ketua dalam pondok tu, saya isteri batin Walid sejak bila? Sejak awal saya masuk sini, Walid cakap, saya ada peranan dalam dakwah Walid, jadi saya kena nikah batin dengan Walid, supaya saya dapat bantu Walid untuk berdakwah. Siapa lagi yang tahu perkara ni? Tak ada siapa yang tahu. Walid suruh saya rahsiakan, saya bagi tahu Umi, supaya Umi tahu yang saya pun ada hak dalam dakwah balik terhadap jihad rumah ni. Aisyah tu tak sampai 2 tahun. Kau nak mengandung lagi, tak boleh ke merancang. Nanti engkau juga yang bising, kena jaga tanyalah Walid. Walid yang nak, aku bagi aja. Walid kata lagi ramai anak lagi bagus. Sebab budak-budak ni lah akan menjadi pewaris pada perjuangan dakwah. Walid nak bagi pun agak-agak lah, anak bibah tu pun berderit. Berapa ramai lagi anak yang kau nak ni? Lagi baik ada daripada tak ada langsung kan? Apa ni kau perli? Aku mandul betul lah apa aku cakap. Sementara aku boleh bagi zuriat, dan itu yang Walid nak daripada aku. Apa masalah engkau nak sekat-sekat? Aku mengandung. Kau dengki ke kak? Aku tak ada masa nak dengki. Lantaklah ha, beranaklah banyak-banyak. Lepas ni aku tak nak dengar kau mengeluh penat lah. Kau hadap jaga anak-anak tu sampai kau mati. Dewi boleh cakap dengan Umi, apa saja yang Dewi cakap. Nak akan jadi rahasia antara Dewi dengan Umi. Dewi cakap je, anggap Umi ni macam mak Dewi. Walid ada buat sesuatu dekat Dewi. Tak Umi Walid baik, Walid macam ayah Dewi sendirilah. Walid jaga kita orang semua pun macam anak dia. Tak lebih dari itu pun tak pernah sesekalipun. Walid buat benda tak baik kat kita orang semua. Betul ni kalau Dewi bohong, bohong Umi sama macam Dewi. Bohong mak Dewi berdosa tahu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dalam jihad rumah ini, pernikahan sesama jemaah memang sangat digalakkan. Untuk kelangsungan para jemaah, walaupun selalunya Walid yang membuat pilihan, siapa yang nak dijodohkan. Tapi Wali nak tanya Hambali, kalau Hambali dah ada pilihan hati, belum lagi Wali buat masa sekarang ni, saya lagi fokus. Unsur utamakan dakwah. Perkahwinan juga adalah satu ibadah. Kalau kita buat kerana Allah dengan berkahwin, kita akan meramaikan lagi umat Nabi Muhammad dan kekuatan umat Islam itu sendiri. Jadi suatulah dalam jemaah ini digalakan berpoligami oleh Hambali. Tahu kan berapa ramai jemaah perempuan yang dibuang keluarga, diceraikan liar. Mereka perlukan perlindungan. Wali poligamikan mereka untuk melindung mereka. Dan itu adalah ujian buat mereka semua. Ujian yang besar untuk mereka, bukan senang. Nak hidup dalam berpoligami. Apa ujian yang paling besar untuk umat manusia? Perhatikan bila kita berkehendakkan Allah, kita harus hadap Allah dengan hati yang bersih. Para jemaah perempuan ni, diuji hatinya dengan keikhlasan, kesabaran, keredaan. Bila mereka lalui semua tu, baru senang untuk mereka rapat dengan Allah. Kalau jemaah perempuan berpoligami, diuji dengan hati. Kalau jemaah lelaki berpoligami, diuji dengan apa bodoh. Sekarang ni saya nak awak kumpulkan semua jemaah perempuan dan jumpa saya dekat belakang. Belakang mana? Tempat korang selalu berzikir tu lah. Dah pergi kumpulkan sekarang cepat. Kumpulkan jemaah laki-laki dan ahli hikmat. Saya nak jumpa semua. Semua yang di bawah saya. Baik, saya tunggu di belakang pondok rimba ya baik. Perempuan adalah ratu dan dia memiliki mahkota. Apakah itu mahkotanya? Seorang perempuan, apabila dia ada rasa malu, itulah yang menjadikan dirinya seorang yang terhormat, dimuliakan. Tapi bagaimana pula seorang perempuan itu hendak menjadikan dirinya seorang yang terhormat, dimuliakan? Adakah dengan merelakan diri kita untuk menjadi alatan, dipergunakan hanya atas nama agama yang tidak menjanjikan apa-apa untuk perempuan itu? Allah dah menyediakan surga buat mereka yang taat kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketahuilah, setiap kalian semua adalah seorang pemimpin. Dan perisai pemimpin itu bertanggung jawab ke atas rakyatnya. Seorang lelaki itu bertanggung jawab ke atas ahli keluarganya, dan dia bertanggung jawab ke atas mereka semua. Kita nih hidup, kita nakkan keberkatan daripada Allah. Jadi kita ikut perintah Allah. Kita tak perlu perantaraan untuk kita nak masuk syurga. Cukup dengan hanya kita mentaati Allah dan juga Rasul. Seorang wanita juga adalah seorang pemimpin ke atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab ke atas mereka semua. Seorang hamba adalah pemimpin ke atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab ke atas harta tersebut. Kamu semua ini adalah seorang pemimpin, bertanggung jawab ke atas jihad umat. Jadi apakah tanggung jawab kamu semua? Kamu semua adalah lelaki kawam. Apakah lelaki kawam itu? Lelaki kawam itu adalah wali yang mampu melindungi keselamatan dan marwah ahli keluarganya
serta lingkungan yang berada di tanggung jawabnya. Jika tanggung jawab kewalian itu tidak mampu ditanggung mengikut hukum syarak, maka tanggung jawab kewalian itu akan berpindah kepada wali yang lain. Mengikut asas wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu sesuatu kaum yang telah sesat sebelum ini, dan telah menyesatkan banyak manusia dan juga sekarang, mereka yang telah sesat jauh dari jalan yang betul. Surah Al-Maidah ayat 5. Apakah seorang perempuan itu hanya akan dipandang oleh Allah apabila kita rela hidup berpoligami, merelakan hidup kita menjadikan permainan dicatatkan oleh lelaki? Apakah peranan kita sebagai seorang perempuan hanya untuk menjadi pemuas nafsu lelaki sebenarnya? Korang yang merelakan diri untuk diperalatkan sebab korang terlalu percaya, terlalu taksub. Karena apa? Karena korang tak ada ilmu agama? Sebab tu korang mudah untuk dikuasai? Mana pergi semua orang? Kak lah ya Umi Rabiatul? Mana pergi jemaah perempuan semua? Saya tak tahu. Saya pun tengah cari Afarah ni. Mana yang lain senyap je? Semua ada perjumpaan dengan Baduri boleh? Perjumpaan by the way. Minta kumpulkan semua jemaah perempuan. Dia orang nak jumpa dekat belakang. Kenapa Dewi tak pergi? Kan Walid nak jumpa Dewi. Mestilah Walid lagi penting. Rindu walimah Dewi boleh? Perempuan kalau tak ada marwah, lebih baik kita tak payah jadi perempuan. Harga diri kita adalah marwah kita. Allah udah berikan. Kita akal pikiran untuk kita berpikir secara waras, malahan Allah udah turunkan banyak-banyak ayat-ayat Quran mengenai perempuan. Macam mana Allah meletakkan perempuan ini di tempat yang sangat istimewa. Sangat tinggi, tapi sayang sebab kita perempuan, kita sendiri yang menghancurkan marwah kita sendiri. Jadi saya minta tolong sangat-sangat. Jangan bagi mereka ambil kesempatan dekat atas kita dan menghancurkan marwah kita. Pertemuan kita adalah rahasia, dan saya harap sangat-sangat apa yang saya cakapkan hari ini dapat membuatkan korang untuk berfikir dengan latin waras syari makas. Dah boleh balik pondok ke? Malam ni ada perjumpaan dengan Umi kan? Yalah, mesti ada apa-apa. Kau rasa ada yang nak dapat jodoh tak? Apa kau ni seronok? Korang memang seronok kan? Berbakti jadi hamba, waalaikumsalam. Saya ada sedikit pengumuman. Kamis malam Jumat ni akan ada malam Bahtera Melayu, di mana pakaian yang akan dipakai pada malam tersebut telah pun ditentukan oleh Walid. Jadi saya nak minta ahli jemaah semua datang jumpa saya untuk dapatkan pakaian tersebutlah. InsyaAllah jazakallah khair. Baju-baju ini dipakai pada malam Bahtera Melayu nanti. Semua perlu bersiap seperti menghadiri pertabalan. Karena akan diadakan pertabalan bagi putri-putri yang terpilih, Kira Mia Haria Mira Baiduri. Aku harap malam tu nanti Walid akan tabalkan aku jadi putri Zirai. Kau ingat pertabalan dongeng ni banyak sangat ha? Engkau apa masalah? Engkau Kalau dah Walid yang buat pertabalan tu, kalau kau tak puas hati kau tanya, "Hey ya, aku suka yang nonton hitam." Tak ada maknanya. Mana boleh suka-suka nak tukar? Kan Umi dah kata, ada sebab kenapa haiwan ni diberikan pada kita. Jihad rumah bercahaya malam tadi, disebabkan bacaan Al-Quran awak, memang ada sesuatu yang tak betul dalam jihad rumah. Walid bersedia membimbing Baduri, supaya satu hari nanti, Baduri boleh menggantikan tempat Umi. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Pengertian bid'ah, macam-macam bid'ah, dan hukum-hukumnya. Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bida, yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Sebelumnya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit dan bumi. Al-Baqarah 2:17. Artinya adalah Allah yang mengadakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Juga firman Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Al-Ahqaf 49. Maksudnya adalah, aku bukanlah orang yang pertama kali datang dengan risalah ini dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, bahkan telah banyak sebelumku dari para rasul yang telah mendahuluiku. Dan dikatakan juga, fulan mengada-adakan bid'ah. Maksudnya, memulai satu cara yang belum ada sebelumnya. Dan perbuatan bid'ah itu ada dua bagian. Satu, perbuatan bid'ah dalam adat istiadat, kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru. Di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan. Karena asal dari semua adat istiadat, kebiasaan, adalah mubah. Dua, perbuatan bid'ah di dalam ad-diyan, Islam, hukumnya haram, karena yang ada dalam dian itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru,
di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-diyan Islam ada 2 macam. 1 bid'ah Qauliyah i'tiqadiyah bid'ah, perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dasar Rafidhah, serta semua firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. 2 bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian, yaitu A. Bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yaitu mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan salat yang tidak disyariatkan, syam yang tidak disyariatkan, atau mengadakan hari-hari besar yang tidak disyariatkan seperti pesta ulang tahun, kelahiran, dan lain sebagainya.